Selamat datang ke dalam rancangan Let's Do It 2016 bersama saya Razif Hashim. Selama 12 minggu anda bakal melihat dua peserta bakal menyahut cabaran Let's Do It. Setiap minggu ada 3 cabaran yang bakal disahut. Cabaran income, cabaran bagaimana untuk menjanakan wang anda. Cabaran saving, cabaran bagaimana untuk menguruskan wang anda. Dan cabaran expense, cara-cara bagaimana untuk membelanjakannya dengan bijak. Seperti mana yang kita tahu, 2016 merupakan tahun yang mencabar buat rakyat Malaysia. Dulu pendapatan RM2,000 dah cukup untuk menampung perbelanjaan. Tapi sekarang apa yang kita bawa pulang tak pernah nak cukup. Sedikit sebanyak kita merasa cubitan ekonomi. Segelintir rakyat Malaysia berbelanja lebih dari kemampuan. Kita selalu amalkan simpanan sama dengan pendapatan tolak perbelanjaan. Kita perlu ubah sebab pembelanjaan sama dengan pendapatan tolak simpanan. Dahulukan simpanan. Jadikan ia sebagai bayaran untuk diri kita sendiri setiap bulan untuk masa hadapan. Kita perlu merancang kewangan lebih bijak. Bermulalah dari sekarang demi persaraan anda nanti. Kelainan Let's Do It musim 2016 yang baru ini, kami menjemput pakar dalam bidang dan topik yang bakal dipaparkan. Mereka akan berkongsi tip dan pengalaman mereka dalam menguruskan wang anda dengan lebih bijak demi simpanan masa hadapan anda. Cabaran minggu ini, cabaran bayar semula. Cabaran pertama, cabaran income. Cabaran bagaimana untuk menjanakan wang anda. Sebanyak RM100 akan diberikan kepada setiap peserta. Peserta perlu menggunakan wang tersebut untuk menggandakan wang mereka dalam masa 1 jam. Dengan menggunakan wang yang ada, mereka perlu membuat pembelian dan menjual semula barangan tersebut untuk menjana pendapatan serta membuat bayaran balik pinjaman tersebut. Sebanyak 10 barang yang sama perlu dibeli dan diniagakan. Kini, tibalah masa untuk kita bersama dengan para peserta kita. Saya Ahmad Syukri Besamsuri, berumur 29 tahun, bekerja sebagai wedding photographer, ambil gambar kahwin. Berasal dari Jengka Pahang dan menetap sekarang di Bangi. Kepada Arif, be careful. Saya akan buat yang terbaik. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Syarazak bin Muhammad Roslan. Berumur 24 tahun, berasal daripada Kedah. Sekarang ni saya stay di Gombak dan saya bekerja sebagai personal assistant. Untuk Let's Do It kali ini, untuk pasangan saya, Syukri, kau tunggu. Ini dia peserta-peserta kami untuk hari ini, Syukri dan Arif. Dah tahu ke cabaran pertama anda untuk hari ini? Belum. Belum, eh? Memang belum tahu. Memang belum. Tapi nak tahu juga. Sila keluarkan handphone anda. Apakah cabaran hari ini mereka kena lihat? Instagram Let's Do It 2016. Dah bersedia ke belum? Dah bersedia? Dah sedia? Sentiasa bersedia. Alright, good luck. Let's do it. Okay, so ini barang kita yang dapat, gelas. Kita akan jual pula lah. Okey, sekarang saya dah sampai dekat office saya. Gelas selalunya kegunaan office ni memang selalu pakai lah. So saya cuba nasib dekat sini dulu. Okey, kawan-kawan ni, kita ada cawan ni sini nak jual. Minta tolonglah support kawan-kawan kita ni kan. Sebab cawan ni limited edition lah ni. Tak ada jual kat tempat lain. Serius. Siapa nak boleh lah. Jangan diam. Malu saya. Ya, abang, oh my god. Berapa ni? Yang ni kita jual 1.15 ya bang. Nak ambil semua pun boleh. Dua. Okey. Tak ada masalah. Siapa lagi nak? Lagi 2. Okey, kita ada kakak baju hijau. Ya okey ya. Jual lah kak. Siapa lagi? Tak ada duit pecah. Tak apa, tak payah pecah. Okey ya. Okey, ni last one. Saya nak jual dekat akak ni. Dia letak syarat dekat saya untuk
kiss dulu dinding, cakap saya sayang sangat dekat dinding. Okey, tak apa. Demi duit ni, demi duit. Saya sayang sangat dinding ni. Terima kasih lah Kak Okey Kak. Terima kasih Kak. Yes, habis. Okey, untuk cabaran pertama ni agak buntu sebenarnya, tapi alhamdulillah saya rasa saya ada sikit kepakaran dalam membuat album. Jadi saya calling kawan saya, dia minta untuk cari leather untuk buat album. So kita pergi sana. Yay! Okey, di sini tempat saya nak beli barang leather tu. Just ikut yang dah catat ni lah. Okey, boleh. Okey, thank you. So material sekarang ni dia tengah nak potong. So kita ambil yang ni 3 yard. Bukan yard Jinson tau. Ni yard panjang. Betul tak? Ya, betul. Okey. Next kita pergi jual pula. Okey, thank you. Assalamualaikum. Okey. Ini material yang kau dapat best price untuk kau lah. Alright, terima kasih. So, kita dah dapat jual. Terima kasih. Siapa yang bakal menjadi pemenang cabaran pertama minggu ini? Peserta-peserta kita dah berjaya dengan cabaran pertama mereka. Baiklah, keputusannya ada di tangan saya. Siapakah yang dapat menjanakan wang yang lebih? Arif. Arif dapat menjana wang sebanyak RM186. Itu banyak tu. Itu banyak. Ya? Well done, well done. Tapi kita berikan tahniah kepada Syuk sebab dia menang RM200. Ya, beza dia sikit je. Ya, tak apa. Sila jabat tangan. Di sini tak ada musuh, tak ada apa. Baiklah, dengan itu kita akan pergi ke cabaran yang kedua. Cabaran kedua, cabaran bagaimana untuk menguruskan wang anda. Dengan menggunakan 30% daripada baki keuntungan tugasan pertama, sila buka 3 tabung projek jangka masa pendek. Setiap peserta akan diberi 3 tin kosong dan mereka perlu berkongsi dengan penonton nama tabung itu. Setiap peserta juga perlu berkongsi dengan penonton berapakah jumlah pendahuluan yang bakal disimpan di dalam setiap tabung. Masa yang diberikan selama 30 minit. Okey, ini untuk yang tabung yang pertama, kecemasan. Contoh macam kita rosak ke apa ke, saya akan guna duit ni. Dalam tabung ni saya akan letakkan sebanyak RM20. Untuk tabung yang kedua saya akan letak untuk family. Yang ni saya akan gunakan, saya akan letakkan sebanyak RM20 juga untuk kegunaan ketika sakit atau apa-apa yang terjadi dalam family lah. Okey, untuk tabung yang ketiga ni saya fikir untuk letakkan sebagai personal. Dalam tabung ni saya akan letakkan sebanyak RM15.80 untuk kegunaan peribadi saya. Contoh sebagai macam sekarang ni kita guna handphone untuk top up dan sebagainya. So, ni tiga-tiga tabung ni saya akan guna sebaik mungkin. Let's do it. Kali ni kelas yang kedua, yang mana saya kena tandakan 3 tabung dan saya pilih antara 3 ni adalah family, life and healthy and then MacBook Pro. Actually family, mungkin saya nak berumah tangga nanti, saya perlu ada simpanan untuk anak-anak saya. So buat masa sekarang ni saya akan cuba simpan ya, tak kahwin lagi lah kan. So saya akan simpan sikit-sikit. And then paling utama sekali life and healthy lah. So kalau saya nak kena sentiasa sihat, saya kena bekerja kuat untuk diri saya juga dan juga untuk keluarga saya akan datang. And then untuk jangka masa pendek, saya nak MacBook Pro untuk memudahkan saya lagi bekerja dan memudahkan kerja-kerja saya. Actually I'm a wedding photographer, memang perlukan satu komputer yang power best lah. So I think MacBook Pro ni sangat membantu saya untuk saya buat kerja. So this is my target.
siapa yang bakal menjadi pemenang cabaran kedua minggu ini. Kita kembali dengan cabaran yang kedua. Tadi Syukri dah menang dan sekarang kita nak tengok siapa pula yang bijak menguruskan wang mereka. Okay, Arif, sila terangkan kepada penonton di rumah apakah tabung dan berapakah caruman di dalam setiap tabung. Pertama, kecemasan. Saya letakkan dalam ni RM20. Okey, yang kedua itu family. Untuk family saya spend RM20 juga. Yang terakhir tu personal. Dalam ni saya letakkan dah RM15.80. Bagus. Tahniah Arif. Okey, mari kita lihat si Syuk pula. Pertama, saya ambil life and healthy. So, saya letak dalam ni 30%. RM30. Yang kedua adalah family. Ialah saya tak berkahwin lagi. And then this is my personal lah. Actually saya teringin nak pakai MacBook Pro untuk saya punya invest yang besar lah bagi saya untuk spend lebih dalam bidang saya sendiri. Jadi dia bukan saja personal tapi dia juga business ya? Ya, betul. Ya, dah boleh digunakan untuk kedua-duanya sekali. Bagus. That's a good choice. Baiklah, kita dah tahu apakah projek simpanan jangka masa pendek mereka, tapi siapakah yang memenangi cabaran yang kedua? Untuk cabaran ini, saya terpaksa lihat bagaimana kita menguruskan wang yang sudah ada. Jadi dengan itu, apa yang kita tahu, savingsnya ada pada Arif. Jadi pemenang kita untuk cabaran kedua adalah Arif. Jadi sekarang, tahniah. Bagus. Jadi sekarang markahnya seri dan kita akan kembali dengan cabaran yang ketiga. Kita sudah lihat bagaimana peserta menjana wang mereka dalam masa yang terhad. Kita juga telah saksikan bagaimana mereka merancang simpanan jangka masa pendek mereka. Kini tibalah masanya untuk cabaran yang terakhir. Cabaran expense. Bagaimana untuk membelanjakan wang anda dengan bijak. Untuk cabaran ini, peserta perlu mencari pusat pembiayaan kewangan untuk mendapatkan tawaran pinjaman peribadi yang terbaik. 3 bank diperlukan. Berapa bayaran untuk sebulan untuk tempoh 5 tahun? Mereka perlu juga membuat kiraan bayaran balik dan buat pilihan cara pembayaran balik yang paling singkat dan terbaik dalam lingkungan kemampuan belanjawan peserta. Masa yang diberi ialah 1 jam. Okey, sekarang ni saya dah dapat untuk cabaran yang ketiga. Jom kita go. Okey. Hujan sikit tadi, so kita next pusat pula. Ya. Okey, selesai untuk cabaran yang ketiga. Hari ini saja 2 masalah dah saya hadap, iaitu hujan dengan tadi ada sikit masalah yang tempat terakhir saya pergi tak boleh nak ambil gambar. Okey, apa-apa pun let's do it. Yang Arif. Apa dia? Okey, ni tadi saya pergi tengok beberapa bank untuk pinjaman loan lah. Okey. Yang mana yang terbaik. Dan apa yang anda jumpa? Yang saya dapat dekat sini untuk bagus tak? Okey, macam inilah. Senang cerita. Bagus ke tak bagus? So far yang saya pergi majoriti semua bagus. So saya nak kena pilih lah. Dah berapa bank dah pergi ni? So far sekarang ni saya dah pergi 3 bank. Dah pergi 3 bank dah? 3 bank. Okey, bagus. Tak apa. Kita akan ke studio untuk tahu siapa yang akan menang. Apa kata kita terjah pemain lagi satu pula. Cabaran 3. Okey. Sekarang ni kita dah sampai cabaran 3. So, let's do it. Yang ni bank yang pertama. Okey, let's go. Jom. Kita dah berjaya untuk bank yang pertama. So, kita pergi bank yang kedua pula. Syukri! Dah bank ke berapa ni? Ni bank yang ketiga ni. So macam mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? I think bank yang ketiga ni sangat konvensional lah. Dia punya interest dia sangat rendah. 6% sahaja. And then dia punya pembayaran dia tak adalah mahal sangat kalau kita pinjam dalam RM10,000. Tapi boleh tak bayar balik dalam 5 tahun? Rasa boleh kot sebab tak adalah mahal sangat. Ini dia. Kita rasa kita boleh. Kita kena betul-betul tahu finances kita sebelum kita buat pilihan. Tapi itu kita akan pelajari sebentar lagi. Baiklah.
selamat mencuba dan kita akan tahu jawapan siapa menang selepas ini. Alright. Peserta sudah pun menamatkan kedua-dua cabaran dan kini tiba masanya kita membuat rumusan dan berkongsi bersama anda semua keputusan cabaran. Cabaran terakhir untuk episod ini dan kita akan tahu siapa pemenang untuk hari ini. Arif, okey. Sekarang ni Arif, ini adalah cabaran mengambil pinjaman peribadi. Ya. Kalaulah Arif perlu ambil pinjaman ni, Arif nak ambil untuk apa sebenarnya? Nak kembangkan lagi kot bisnes saya sekarang. Dan berapa yang kalau Arif ambil loan, nak ambil loan, berapa? 10K. 10,000? Yes. Okey. Kita tanya Syuk pula. Saya akan spend untuk saya punya bisnes, untuk besarkan lagi saya punya company. Okey. Dan untuk itu berapa yang you nak pinjam? 3,000. 3,000? 30,000. Oh ya? Jauh beza tu. 27,000 tu beza tu. To be sure. Ya. Okey, kita lihat bank-bank yang kamu telah lawati tadi. Jadi untuk Arif tadi, jadi bank apa yang kamu pilih? Okey, actually saya akan pilih Bank B. Okey. Sebab dengan interest yang rendah macam tu, mungkin saya bulan-bulan pun mampulah dengan income saya. Rasa-rasanya. Okey, calculation ni ada di sini. Kami tak akan memboringkan anda di rumah dengan itu. Tapi kita tanya pula dengan Syuk. Sejujurnya saya akan ambil bank 3 tapi saya rasa buat masa sekarang ni tak ada komitmen saya rasa tak perlu kot untuk ambil pinjaman. Ya? Ya. Oh, okey. Saya berpendapat macam itulah. Baiklah, kita dah dengar kata peserta kita. Kita dengar apa kata seorang pakar. Bersama saya adalah pakar kita untuk hari ini, Abang Handsome. Ya, dari www.abanghandsome.com, seorang blogger tentang kewangan dan pelaburan. Terima kasih kerana bersama kami, bang. Okey, sama-sama. Baiklah, abang, apakah nasihat abang untuk peserta-peserta kita berdasarkan apa yang abang dengar tadi? Nasihat saya ada 3, iaitu yang pertamanya mereka perlu tahu kenapa mereka perlu membuat pinjaman. Yang keduanya, mereka perlu tahu kedudukan kewangan diri mereka. Yang ketiga, apa yang mereka rasakan sama ada mampu atau tidak, barulah mereka mencari pakej-pakej pinjaman yang bersesuaian. Dan pakej-pakej tersebut, antara item yang perlu mereka lihat adalah berapa kadar faedahnya, berapa panjang tempoh pinjamannya. Daripada situ barulah mereka boleh menyusun sama ada mereka mampu atau tidak untuk melunaskan pinjaman mereka sehingga habis. Teknik abang tadi yang betul-betul fokus dan precise ya, dengan kiraan-kiraannya, dengan versus lawan menggunakan naluri kita. Macam saya ketepikan naluri. Saya lebih percaya kepada kalkulator. Maknanya mereka perlu mengira sebelum membuat keputusan. Bang Handsome, ada apa-apa lagi yang Bang Handsome boleh beri nasihat kepada mereka di rumah? Okey, kepada penonton, terutamanya anak-anak muda, sila berdisiplin di dalam melunaskan pinjaman anda. Kerana angka-angka yang dikeluarkan baru-baru ini terhadap kadar muflis rakyat Malaysia agak menggerunkan, terutamanya di kalangan anak-anak muda. Terima kasih bang. Itu dia pesanan dari Abang Handsome. Kita akan bersama peserta kami. Siapa yang bakal menjadi pemenang cabaran ketiga minggu ini? Itu dia, Syuk, Arif, dah dengar dah kata Abang Handsome. Macam mana rasanya? Memang sangat berguna lah. So kita kena disiplinkan balik lah untuk calculate. Dan saya rasa pun sama juga. Saya rasa saya kena betulkan balik cara pembelanjaan saya. Mungkin saya tak perlu boros dalam segala hal menggunakan duit. Itulah saya rasa. Kebanyakannya saya kadang-kadang boros. Kita tak susun duit tu dengan betul. Bila dapat, kita tak bahagikan dengan betul. Sebenarnya berdasarkan apa yang kita tahu tentang Syuk dan juga Arif, ya, sebenarnya kedua-duanya layak untuk mengambil pinjaman peribadi. Jadi cabaran ini saya akan beri markah
satu sama. Maksudnya mereka seri dan inilah dia cabaran ketiga. Let's do it. Kedua-duanya adalah pemenang kami hari ini. Tahniah. Ya. Ini dia bakalan-bakalan sukses kami untuk masa hadapan. Kita akan kembali selepas ini. Tahniah lagi sekali diucapkan kepada peserta-peserta kita, Syuk dan Arif. Sebelum kita akhiri rancangan kita, saya nak tanya, apa satu perkara yang kamu berdua belajar yang pentinglah untuk hari ini, yang kamu akan ingat selama-lamanya? Saya rasa saya belajar macam mana menguruskan wang, yang mana benda penting dan mana yang tak penting. Bagaimana dengan kamu pula, Arif? Okey, macam bagi saya untuk bahagian kira-kira tu, dekat situ nak tunjuk matematik tu memang penting lah. So dalam untuk loan peribadi ni mungkin saya lebih kena berhati-hati lah lepas ni. Betul tu, betul tu. Jadi kepada anda semua di rumah, jangan lupa matematik itu penting. Adik-adik ni semua, adik-adik, jangan nak pontenglah kelas matematik anda ya. Baiklah, itu saja untuk kita untuk minggu ini. Kami akan kembali minggu hadapan dalam rancangan Let's Do It. Amalkan tabiat menabung. Kebanyakan orang menganggap simpanan bersamaan dengan pendapatan, tolak perbelanjaan. Kita perlu ubah sikit amalan tu. Tanam dalam diri kita, perbelanjaan sama dengan pendapatan, tolak simpanan. Dahulukan simpanan. Anggap dia sebagai bayaran untuk diri kita sendiri. Kita lihat berapa banyak yang kita boleh simpan setiap bulan buat masa hadapan. Ramai dari kita sebenarnya berbelanja lebih dari kemampuan kita. Kita perlu merancang kewangan dengan lebih bijak. Bermulalah dari sekarang. Demi pesaran anda nanti. Seperti mana yang kita tahu, 2,000. Sebanyak RM100 akan diberikan kepada setiap peserta dan mereka juga perlu berkongsi 3 konsep jangka simpanan. Tak boleh. Peserta perlu mencari Syafiq. Ke Syafiq ya, Syuk. Syukri ya.